Okay. Cikgu Okey, jelas tak suara saya? dengar. Okey. Bertiga Fatimah juga. boleh. Ah. Oh, okey. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami nak minta maaf sebab ambil masa cikgu sekejap untuk Okey. tugasan kami ni. Okey. Jadi kami bertiga ni merupakan pelajar daripada pendidikan kemahiran hidup daripada UTM Kudai. Okey. Okay, jadi saya kenalkan, nama saya Nur Hakimah binti Khalid. Okay, yang lelaki seorang tu Muhammad Hafizuddin dan yang lagi seorang perempuan tu Nur Hanani. Okey. Semua orang Johor ke? Ya. Okey. Cikgu kami orang Johor. Ada orang Batu Pahat? Orang Batu Pahat saya. Saya Pak Raja. Raja. Semua. Pak Raja. Jadi tujuan kami menemu bual cikgu ni untuk siapkan kami punya tugasan untuk subjek bimbingan dan kaunseling. Okay. Ya. Jadi kami diminta untuk menemu bual seorang kaunselor ataupun guru kaunseling di sekolah. Okay. Jadi seterusnya saya serahkan pada ahli kumpulan saya untuk teruskan sesi temu bual ini. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum cikgu. Nama saya Hafiz. Okey, untuk saya akan bertanyakan beberapa soalan, iaitu ada dalam 5 soalan. Itu saya mulakan yang pertama ya. Okey. Bolehkah cikgu perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang bagaimana latar belakang pendidikan sehingga cikgu menjadi guru kaunseling? Silakan cikgu. Okey. Ringkas je lah ya. Boleh. Okey, selepas SPM, tu saya dulu bersekolah di Sekolah Menengah Seri Medan lah, sekolah kampung. Okey, lepas habis SPM, saya terus sambung peringkat diploma. Diploma Perikanan di Universiti Pertanian Malaysia. Dulu Universiti Pertanian tapi sekarang dia jadi Universiti Putra Malaysia. Tapi masa diploma tu memang sijil saya Diploma Perikanan Universiti Pertanian Malaysia. Okey, tamat je program diploma selama 3 tahun. Saya terus sambung pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda. Okey, dalam bidang pendidikan, bimbingan dan kaunseling di universiti yang sama. Tapi rezeki saya dapat 2 sijil universiti yang sama tapi nama universiti tu berubah. Masa diploma tu Universiti Pertanian tapi bila ijazah dia dah jadi Universiti Putra Malaysia. Okey? Jadi daripada tahun 1994 sampai 1998 lah saya mengikuti program pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Okey? Habis dia tamat tahun 98 tu, bulan Jun pada masa tahun yang sama, saya terus dapat posting. Dia tak macam guru-guru sekarang. Kan ada yang tunggu sampai berbulan-bulan, lama. Tapi saya habis dia belajar, rehat dalam sebulan ke 2 bulan tu saya terus dapat posting dan sekolah pertama saya adalah Sekolah Menengah Kelvin Puan. Okey? Jadi saya laku diri di situ pada bulan Jun 1998 dan saya berkhidmat di situ selama 3 tahun je. Okey? Kemudian saya berpindah ke Sekolah Menengah Seri Gading. Maknanya saya berkhidmat di Camp Ocean Convent 1998 hingga Ogos 2001. Dan dalam Ogos tu juga saya berpindah ke Sekolah Menengah Seri Gading. 2001 saya masuk SMK Seri Gading hinggalah sekarang. Okey? Lama tu saya dekat situ. Maknanya saya dah bercucu dah ni. Okey, anak-anak berusia ramai dah kahwin. Dah ada cucu dah. Okey, jadi daripada masuk jumlah perkhidmatan saya tu 23 tahun. Tapi berkhidmat di SMK Seri Gading 20 tahun. Okey? Awak belum lahir agaknya? Tempoh yang lama. Tempoh yang lama. 1998. Oh, 1998. Okey.
Jadi sehinggalah sekarang, dulu daripada jumlah budak Sri Gading tu daripada dalam 800 lebih, sehinggalah sekarang menjadi hingga 1,500 lebih, dan dulu pernah sampai mencecah 1,800 lebih. Okay? Jadi sekarang kalau dulu saya berdua je kaunselor, tapi sekarang ni kita ada 4 kaunselor lah dekat SMK Sri Gading. Saya ni sebab kaunselor yang dah senior di situ, jadi dia lantik saya sebagai ketua kaunselor lah dekat SMK Sri Gading. Okay, itulah sedikit tentang kerjaya saya lah. Okay, ada soalan lagi? Soalan kedua, pada pendapat cikgu, apakah peranan guru kaunseling di sekolah dan mengapa seorang kaunselor itu penting dalam sesebuah sekolah? Okey. Peranan guru kaunseling ni adalah pertama sekali dia membantu pelajar lah yang memerlukan pertolongan dalam bentuk nasihat ataupun bimbingan kepada masalah-masalah yang dihadapi pelajar tu. Okay. Sebenarnya bukan kita fokus kepada pelajar yang bermasalah je, masalah disiplin ke masalah belajar, tetapi pelajar yang memang dah cemerlang, kita pun fokus supaya kita nak dia lebih cemerlang dan dia ada hala tuju. Macam tu. Okay, jadi kaunselor ni penting dekat sekolah sebabnya kaunselor ni memang kita telah dilatih 4 tahun. Kita dilatih dengan kemahiran-kemahiran menolong, teori kaunseling. Lepas tu dan kita bergerak pun mengikut kod etika kaunselor. Jadi selagi kita ikut kod etika kaunselor, teori-teori ni dan juga kita merujuk kepada 4 bidang utama kaunseling. Pembangunan dan perkembangan sasiah diri murid, pendidikan kejayaan murid, peningkatan disiplin diri murid dan psikososial dan kesejahteraan mental murid. Jadi perkara ni kita dah ada. Kita dah ada kemahiran itu. Berbanding dengan guru mata pelajaran. Dia menguasai mata pelajaran sahaja. Mungkin kalau dia nak tolong pelajar pun minima yang dia boleh tolong sebab dia dah fokus kepada pencapaian subjek. Bila keputusan periksa keluar, pencapaian. Jadi di situ masa untuk membantu pelajar tu mungkin kurang dan mungkin guru tu pun tak mampu. Sebab tu diadakan jawatan kaunselor. Bila kaunselor ni, kita tidak diberi jadual waktu. Masa kaunselor adalah fleksibel. Maknanya kita akan jalankan sesi kaunseling kepada pelajar-pelajar yang kita kenal pasti. Okay, pelajar-pelajar ni kita ada kategori dia. Pelajar yang akan datang secara sukarela, ataupun pelajar yang datang secara kita jemput, ataupun pelajar yang dirujuk oleh guru-guru. Jadi kalau yang guru-guru subjek tu, dia tidak ada seperti itu. Masa dia pun penuh dengan jadual PDPC. Daripada pagi sampai balik penuh dengan jadual. Tapi kaunselor masih kita fleksibel. Kalau orang nampak ni, kita ni macam tak ada kerja. Kan? Tapi kami dah ada kuota kita. Dalam seminggu pastikan 5 sesi individu, 1 kelompok. Macam tu. Okay? Okey cikgu. Sebab tu memang penting ada kaunselor. Jadi kita dapat bantu sekolah lah untuk fokus budak yang memerlukan bantuan. Bantuan menyelesaikan masalah mereka. Okey. Okey cikgu, untuk soalan seterusnya, saya saya kongsikan satu situasi di mana semasa saya zaman sekolah dulu, alhamdulillah saya tak ada melakukan sebarang masalah disiplin lah, tapi cara guru kaunseling tu menarik saya untuk pergi ke bilik kaunseling dengan dia menegur saya macam, adakah awak dah rasa awak sempurna tak memerlukan kaunseling. Jadi dari situlah saya mula masuk ke bilik kaunseling sebab pada awalnya saya memang tak tahu fungsi kaunseling tu. Okay. Ini berkait dengan soalan nombor 3. Bagaimana guru kaunseling mengenal pasti pelajar yang memerlukan bantuan kaunseling, dan pada pendapat cikgu, bagaimana guru kaunseling boleh membuat pelajar mengetahui tentang fungsi bilik kaunseling?
Okey. Sebenarnya setiap tahun bila naik sesi persekolahan kami kaunselor-kaunselor ni kita dah susun dah, kita dah strukturkan bahawa hari pertama ataupun dalam minggu pertama tu kita akan berdiri dekat depan perhimpunan dan kita akan menghebahkan ataupun kita promosi unit bimbingan dan kaunseling, sebab dekat pelajar tu ada pelajar lama dan juga ada pelajar baru. Jadi setiap tahun bila naik sekolah, saya dan rakan-rakan saya akan promosi unit bimbingan kaunseling. Kita akan bagi tahu dia siapa kaunselor yang ada. Kita akan bagi tahu jenis-jenis kaunseling yang kita jalankan, dan juga kita akan bagi tahu macam mana nak jumpa dengan kaunselor, macam mana nak buat temu janji dengan kaunselor. Dan kita pun bagi tahu pelajar yang macam mana patut jumpa kaunselor. Macam tu. Okay. Dan bila kita dah buat macam tu, nanti ada pelajar yang sukarela tu dia akan datang. Jadi bila datang ke bilik kaunseling, kita bagi tahu dia lah. Selamat datang kan ke unit kaunseling. Okay, selain daripada tu kita pun ada buat talk lah tentang mungkin minggu kedua tu biasa kita akan ada satu tajuk. Contohnya macam bina matlamat. Kita bagi tahu dekat pelajar macam mana nak bina matlamat. Siapa yang tak faham mungkin boleh rujuk dengan kaunselor. Begitu. Dan lagi satu secara lisan. Macam yang mana Cikgu Hafiz buat tu, itu pun juga kami lakukan. Kita akan bertemu satu dengan budak. Kadang-kadang tali leher dia tak betul. Kita suruh dia betulkan, tapi di samping tu okey, awak kalau nak perlukan khidmat saya, nak kita bual-bual ke dalam bilik kaunseling, bolehlah jumpa saya ke jumpa cikgu-cikgu kaunseling lain. Seronok apa dalam bilik kaunseling, macam-macam ada. Kita bagi tahu kat dia. Okey? Dan bagi pelajar yang lama dia dah tahu dah. Sukarela dia datang. Kadang-kadang kami tak cukup tangan. Kami terpaksa ada yang kami tunda. Okey, boleh tak esok? Boleh tak minggu depan bila kami free? Macam tu. Maknanya dekat sekolah tu dia dah tahu dah fungsi kaunselor tu macam mana. Okey? Okey cikgu. Okay. Bagi pendapat saya lah untuk yang soalan nombor 3 ni kan, kebanyakan pelajar dia macam dia ingat bilik kaunseling tu bila masuk je ada masalah. Sebab tu lah dia tak pergi ke bilik kaunseling kan. Mungkin dia ada rasa takut. Ya. Dia ada rasa takut. Sebenarnya tak. Kadang-kadang saya bagi tahu budak, okey katakan awak ada cerita, nak cerita ni, tak sabar nak cerita tapi kawan tak nak dengar. Datanglah jumpa saya, dia cerita. Ada budak di atas 1-2 bulan jumpa saya hanya untuk bercerita. Macam mana dia dapat sesuatu yang baik, katakan keputusan dia baik, peksa akhir tahun tu dia dapat baik. Dia share dengan saya. Kadang-kadang ada share mimpi pula. Saya mimpi tu, mimpi ni. Saya punya klien ni, kadang-kadang saya boleh tarik budak pendidikan khas. Budak pendidikan khas, dia boleh datang nak jumpa saya. Hanya saya menegur dia, hari-hari saya tegur dia. Saya tegur sebelum COVID ni kita salam kan. Dia pun rajin salam saya. Jadi daripada situ, dia jumpa saya. Dia punya masalah apa? Cuma nak beli kasut. Masalah simple je. Dia nak beli kasut. Biasalah budak pendidikan khas kita nampak macam benda tu simple, tapi mungkin pada dia, dia perlukan tindakan macam tu. Saya macam tertarik dengan bila cikgu cakap mengenai pelajar pendidikan khas ya cikgu. Ada di sekolah cikgu ya? Ada. Ada macam kategori lembam ada. Macam mana kalau proses kaunseling dengan pendidikan khas tu? Kaunseling dengan dia, okey kita kena turun level kita lah. Kadang-kadang kita cakap pun macam budak-budak supaya dia percaya dengan kita kan. Budak-budak kadang-kadang kita ada bagi ke gula-gula ke untuk dia rasa seronok, tak takut dengan cikgu ni, macam tu. Tapi Alhamdulillah lah, saya punya budak pendidikan khas tu macam faham pula lah bila saya bercakap. Dengar kata lah. Dulu saya dekat sekolah konvent, majoriti pelajar Chinese, saya pun kena cakap bahasa yang macam ala-ala Cina juga. Baru dia faham.
Oh. Kita tak boleh standard terus Melayu macam tu kan. Bila kita cakap ala-ala Cina tu, baru dia datang. Bukan senang ni nak panggil pelajar Chinese jumpa dengan kaunselor Melayu. Kita nak pupuk kepercayaan dia tu ambil masa. Dan juga pelajar India, macam tu. Okay. Dia kena ada minat lah sebenarnya nak jadi kaunselor ni. Dia kena ada minat. Betul. Lagi satu kena pandai melayan ni lah kerana klien. Ya, macam-macam kerana. Kadang-kadang budak yang nakal kan. Macam-macam kan kita nak pandai melayan. Okey cikgu, saya teruskan soalan yang keempat. Apakah cabaran dan kes-kes yang pernah terjadi sepanjang cikgu bertugas, dan boleh cikgu ceritakan tentang proses kaunseling atau kaedah bagaimana cikgu menguruskan pelajar-pelajar yang bermasalah ini? Okey, kalau dekat sekolah menengah Surading ni, cabaran kami adalah kes pelajar ponting sekolah. Masalah ni memang kami susah nak selesaikan. Memang setiap tahun daripada tahun saya berkhidmat sampailah sekarang memang ada pelajar suka ponting. Okay, jadi saya fokus ponting lah sebab kalau kes yang terbanyak pun dekat SMK Skading adalah pelajar ponting sekolah. Okay, kalau kamu nak ni jelas, pelajar Gading ni majoriti adalah macam pelajar yang anak-anak mak bapak dia kerja kilang, kerja sawit kan, ada kebun, kerja sendiri, buat rumah. Jadi kadang-kadang dari segi kewangan tu tak cukup. Jadi ada pelajar ni bila dia ponting ni, bila kami dah kena pasti pelajar ni ponting semua, kita buat sesi dan rata-rata pelajar yang ponting ni ramai yang bekerja. Ada yang terpaksa menyara diri sendiri, untuk diri sendiri, untuk beli gadget, top up, dan ada juga yang terpaksa menyara keluarga. Jadi bila dia penat, tu membuatkan dia tak pergi sekolah esoknya. Dia bekerja ni memang dalam pengetahuan ibu bapa. Jadi kalau kita nak suruh dia berhenti pun macam mana, betul tak? Jadi dia bekerja pun atas persetujuan ibu bapa dia. Jadi pelajar yang macam ni lah yang kerap ponting sekolah. Daripada tingkatan 2 sampai tingkatan 5. Memang ada yang terpaksa bekerja. Dan tak dinafikan juga ada yang memang malas. Bila naik je tingkatan 4 dia dah fokus malas nak sekolah. Malas nak jumpa matematik. Malas nak belajar bahasa Inggeris. Dia dah malas dah. Tapi mak ayah dia suruh pergi sekolah. Pelajar macam ni pun menyebabkan ponting. Jadi bila kita dah buat sesi, ada pelajar yang dia ada semangat nak belajar tu. Bila kita buat sesi sekali, 2 kali ada perubahan. Tapi yang mana tak ada perubahan, kita akan hubungi mak ayah dia. Kita bagi tahu anak dia hari ni tak datang sekolah sebab apa. Ada yang mak bapak terkejut bila tahu anak dia tak sampai sekolah. Dan next, mak dia akan bagi kerjasama pada kita, dia akan call kita. Cikgu, anak saya sampai sekolah tak? Nanti saya kena cari dah. Anak puan sampai sekolah. Jadi kat situ ada kerjasama dengan mak ayah. Kadang-kadang yang tak dapat dihubungi, kadang budak ni pandai. Maklumat diri dia tak masukkan nombor telefon yang betul. Tak nombor siapa-siapa dah. Kadang-kadang kami pergi rumah tengok rumah-rumah Cina. Bukan rumah budak tu. Nombor telefon pun kadang-kadang dah tak ada dalam perkhidmatan. Jadi kita kena carilah maklumat daripada kawan-kawan dia. Bila dapat kita terus pergi rumah. Macam tu. Ada pelajar yang dia mendiamkan diri, tak datang, rupanya dia jaga mak bapak dia sakit. Ada kategori macam tu. Jadi maknanya dekat SMK Sigada ni memang kes ponting sekolah ramai. Sampai kadang bawa sampai ke PPD. Macam mana nak mengatasi pelajar ponting? Macam tu. Memang cabaran lah sampai hingga ke hari ini. Kadang-kadang kita tahu apa pelajar tu nak. Dia nak apa? Kan takkan sekali dia datang hari-hari kita bagi RM100. Takkan macam tu kan? Dia semangat dia tu memang bila naik menengah atas dia dah mula down lah. Dah nampak nak kerja, dah nampak duit. Ada yang dah jadi YouTuber. Dia buat YouTuber game, dapat duit.
sampai macam tu. Dia lebih ke depan daripada cikgu. Saya tertarik dengan macam mana gaya cikgu berinteraksi dengan keluarga kan, dengan parents pelajar yang penting. Jadi maksudnya tugas guru kaunseling ni dia bersama-sama dengan guru disiplin Okey, kami biasa kalau pergi ke rumah pelajar ni, kita akan bersama dengan guru tingkatan dan juga GPKM dia. Macam tu. Kalau disiplin ni, biasanya kalau ada kes disiplin, guru disiplin dah buat tindakan, dia akan pass pada kaunselor. Dekat Sri Gading, alhamdulillah. Guru kaunselor dan guru disiplin sangat baik, sangat-sangat kompromi. Okey. Ada setengah sekolah, ada yang tak join. Tu mungkin zaman 20 tahun dulu memang tak join. Disiplin lain, kaunseling lain, memang tak sama. Tapi dekat Sri Gading alhamdulillah kami sangat kompromi. Kalau budak tu dah kena denda, dah kena rotan, dia akan salurkan kepada kami. Kami akan buat sisi. Sebab tu kami sentiasa ada pelanggan, ada klien. Sebab tu macam tak cukup tangan budak yang nak kita fokus. Ada pelajar yang kita nak jemput, kita nampak budak ni calon mungkin straight A SPM, kita nak panggil dia. Okay, ada pelajar yang mungkin aduan daripada rakan-rakan pun kita nak panggil juga. Jadi biasanya kita kena aturkan lah sesi-sesi tersebut lah dengan sasaran yang berbeza. Macam tu. Okey cikgu, untuk bagi saya lagi-lagi PKP ni kan, saya rasa cabaran untuk guru-guru dan terutama sekali guru kaunseling lah akan semakin bertambah lah bila murid-murid pelajar-pelajar ni terbiasa dengan cuti yang hampir setahun ya rasanya. Jadi saya rasa jadi apa yang kami buat? Macam mana tu? Okey, memula masa PKPB yang pertama tu memang cabaran lah macam mana nak kontak pelajar-pelajar ni. Tapi apa yang kami buat dan bila berlaku PKPB yang kedua ni, kita dah nampak lah macam mana kita nak bertindak. Okey, selain daripada kita sampaikan info tentang kaunseling, kita sampaikan kepada kumpulan guru-guru tingkatan ni, dia akan sampaikanlah kepada pelajar-pelajar dia untuk maklumat-maklumat kaunseling. Okey, kemudian pelajar-pelajar yang sasaran, contohnya macam saya dah termasuk dalam kumpulan yang untuk membantu guru-guru bahasa Melayu, guru-guru sejarah SPM yang pelajar-pelajar dia gagal. Jadi kami terus dapatkan maklumat diri dan kita terus hubungi pelajar tu. Okey, kita hubungi pelajar tu, kita akan buat sesi dengan dia melalui telefon dan juga melalui WhatsApp. Ada yang dengar suara saya je dia letak. Tapi bila saya WhatsApp dia layan. Mungkin dia malulah kan dengan suara cikgu. Jadi sepanjang tu kami buat macam tu lah. Alhamdulillah lah masih dapat respon daripada pelajar. Dan ada pelajar rupanya yang mengambil kesempatan cuti ni bekerja. Ada yang sibuk bekerja jadi apa? Contoh macam makcik dia jual makanan ke, dia COD. Macam tu dapat mencari duit jugalah untuk keluarga. Okey, kemudian saya pun ada buat slot ceramah. Saya minta pelajar-pelajar alumni yang tahun lepas yang dapat cemerlang untuk SPM, yang dapat straight A, buat Google Meet. Dan untuk pelajar-pelajar lain lah, SPM lain, saya sasarkan kumpulan yang cemerlang lah. Sebab yang kumpulan saya tadi tu yang tak lulus sejarah, bahasa Melayu, awak ingat dia nak dengar? Takkan kan? Jadi saya sasarkan pelajar yang kumpulan cemerlang. Okay? Jadi sebab budak-budak yang grup tadi tu memang dah sibuk bekerja, tapi kami pun usahakan untuk dia fokus kepada sejarah dan bahasa Melayu supaya dia lulus SPM. Okay. Jadi pelajar-pelajar ni alhamdulillah lah, dia ikutilah Google Meet tu. Saya ada buat 2 kali sepanjang PKPB. Macam tu. Itu antara program yang kami buat lah. Dan juga kita salurkan, kadang-kadang ada maklumat daripada daripada IPTA,
maklumat tentang kemasukan universiti, kita suruh dia layarilah laman web tu untuk mereka dengarlah laluan seterusnya lah untuk kerjaya. Yelah, sekurang-kurangnya pelajar-pelajar macam pelajar SPM tu mereka tak rasa down lah sebab mereka dah belajar dengan tempoh masa yang lama. Pada saya, kalau saya berada di tempat mereka pun saya rasa down kot. Sebab tak biasa lama sangat belajar. Betul. Memang tak dinafikan kesan daripada PKPB yang pertama pun sebenarnya majoriti budak dah down. Lepas tu kita tarik balik dia lah. Kita nampakkan dia matlamat. Guru-guru semua main peranan lah sebenarnya. Setiap kali subjek ke semua menekankan lah. Dia jangan give up, teruskan macam tu. Okey cikgu, saya rasa itu sahaja soalan temu bual daripada kumpulan kami. Saya teruskan kepada Hanania untuk penutup. Baiklah, nama saya Hanani. Menurut Hakimah, Hakimah kontak cikgu kan? Cikgu ada, sebelum ni cikgu ada buat juga temu bual macam ni dengan kumpulan saya tak ingat siapa dia. Jadi cikgu cikgu bagi diorang mereka dokumen-dokumen ataupun macam maklumat melalui WhatsApp je dia bagi soalan pada saya. Lepas tu kita berbual melalui WhatsApp. Maknanya bukti dia adalah dekat perbualan dengan saya tu melalui WhatsApp. Kemudian yang mana soalan yang tak di dalam tu dia bagi saya untuk saya buat lah. Jadi saya buatkan dalam bentuk words. Lepas tu saya send pada dia. Lepas tu dia nak gambar lah. Saya pun bagilah gambar saya pada dia. Saya tak tahu adakah batch awak ataupun tidak. Itulah saya pun tak pasti, tapi boleh ke kalau cikgu berikan kepada kami macam modul ataupun aktiviti tentang kaunseling yang cikgu pernah jalankan di sekolah ataupun modul-modul berkenaan dengan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Macam tu kalau laporan tu banyak tu. Laporan program banyak. Macam ni kita tak ada modul, biasanya kita akan buat program. Jadi program tu lah. Macam modul mengenai bimbingan dan kaunseling. Macam mana tu modul tak ada. Maksudnya cuma cikgu ada laporan dia orang lama kan, dia macam main kat kepala je. Modul tu kita tak ada, tapi kita buat program yang rutin lah yang biasa kita buat. Kalau keberatan mungkin cikgu boleh isikan beberapa ataupun satu ataupun dua untuk lah. Untuk kami sebagai rujukan je lah untuk kami tengok macam mana program cikgu, pihak sekolah jalankan program bimbingan dan kaunseling untuk sekolah. Kalau satu dua boleh lah sebab saya selalu buat program. Cikgu boleh bagi. Tak pun cikgu yang macam apa yang ceramah cikgu buat tu ada buat laporan tak macam? Biasa program kita ada buat laporan. Macam yang online punya ceramah tadi. Online ceramah. Boleh nanti saya buatkan. Okey. Terima kasih cikgu. Jadi saya rasa cikgu pun mungkin ada benda cikgu nak buat. Saya rasa mungkin sampai sini je lah kita punya temu bual. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu kerana meluangkan masa untuk sesi temu bual hari ini. Semoga cikgu dimurahkan rezeki. Semoga cikgu terus berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Sebab tu saya nak tanyalah, Cikgu Rafidah ada bagi saya soalan tu sampai 14. Soalan daripada kumpulan awak ke? Cikgu, yang tu tak jadi cikgu, yang daripada Cikgu Rafidah kan? Tak jadi. Jadilah. So 5 tadi ni je lah. Yang 5 ni je. Sama awak nak laporan tu Ya.
Okay. Okey. Okay, itu saja ke? Ya, terima kasih cikgu. Okay, sama. Assalamualaikum. Salam.